Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Abu Hasan yang menjuru acarakan majlis pada malam ini di Blok 4 di 6 Desa Mentari. Yang dikasihi sahabat saya dunia dan akhirat, Al-Fadhil Ustaz Hasan Basri Muhammad, seorang pensyarah, seorang penceramah yang menjadi buruan kepada setiap daerah, setiap negeri sekarang ini. Besok dia akan berada di Sungai Siput dan tempat-tempat yang lain di seluruh negara sampai tidak ada henti-hentinya. Bagi saya pun malam ini adalah malam yang ke-64. Kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, daripada satu daerah ke satu daerah, daripada negeri ke negeri, semata-mata untuk bertemu dengan teman-teman laki-laki dan perempuan, Melayu, orang Cina, orang India, semata-mata untuk menerangkan mengenai kehidupan anak, cucu, cicit kita pada masa yang akan datang. Saudara kena perhatikan masa nanti, masa anak-anak kita dalam. Anak-anak yang sedang tidur mungkin bila kita pulang ke rumah dalam jam 12 semasa nanti. Besok pagi selepas subuh, masa sarapan pagi, pandang mata mereka dalam-dalam, bisikkan dalam hati mereka, tiupkan dalam hati jiwa mereka, supaya mereka akan hidup menjadi orang-orang dewasa, remaja, orang dewasa, orang yang akan menjadi manusia-manusia yang sudah tua, manusia-manusia yang termasuk dalam warga emas. Kita lihat mereka, sama ada mereka akan hidup lebih baik daripada kehidupan kita hari ini, atau mereka akan hidup jauh lebih buruk daripada kehidupan hari ini. Saudara-saudara, saya tak mengulas tentang kehidupan yang kita nampak. Masalah ekonomi dan sebagainya mungkin sudah dikulas oleh teman-teman yang lainnya. Waktu mereka datang ke Desa Mentari bertemu dengan tuan-tuan perempuan. Tapi ada satu masalah yang sangat besar, masalah yang menghantui kita nanti, masalah anak-anak, masalah orang muda, masalah orang dewasa, masalah orang tua, wajib emas. Masalahnya ialah masalah tentang kehidupan kita sebagai manusia di permukaan bumi. Bila sebut masalah tentang manusia ini, tuan-tuan, sekurang-kurangnya malam ini saya nak menggunakan 3 perkataan yang menjadi landasan kalau kita manusia, yaitu kasih sayang dan kecintaan. Kasih sayang dan kecintaan. Saya dah menyebut tentang kasih sayang dan kecintaan ini dalam berbagai-bagai ruang, dalam berbagai-bagai keadaan. Kuasa yang paling sayang kepada kita tidak lain dan tidak bukan, sama ada orang Cina, orang India, orang Melayu, kecil, besar, tua, muda, sama Nabi Adam, sampai zaman Nabi Muhammad SAW kata Nabi ini, sampai hari kiamat, kuasa yang paling sayang kepada makhluknya ialah Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sayang dekat segala. Dibagi ini makan, dibagi ini matahari, cahaya matahari, Allah Ta'ala taat taufik,
Saudara dah hidup 70 tahun, cahaya matahari waktu siang daripada jam 6.30 sampai 6.30 pagi sampai 6.30 petang. Allah tidak hantar satu pi macam TNB hantar pi dekat kita. Allah berikan air, sama ada air lautan, air sungai yang kita gunakan untuk kehidupan kita, air hujan. Allah tidak pernah hantar pi untuk kita menggunakan airnya, melainkan syabas yang hantar pi kepada Allah. Allah berikan kita, saudara-saudara, untuk bernafas, untuk menyambung kehidupan. Tahan bernafas berapa saat kita akan mati. Allah tidak pernah pun memberikan satu bil untuk menghidup oksigennya. Tak pernah. Allah berikan awan untuk kita, ikan-ikan untuk kita, barang dalam perut bumi untuk kita, barang di langit untuk kita, barang di gunung untuk kita. Seluruhnya menggambarkan kasihnya Allah kepada kita. Saudara-saudara, saya nak sebut dalam malam Jumat yang sangat mulia ini, yang bisa berkatakan besok hari Jumat yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, yaitu hari yang mulia umum, yang disebut sebagai ibu segala hari. Hari Jumat ibu segala hari. Malam ini kita berhimpun pada malam ini untuk memikirkan siapa kita, siapa anak kita, siapa cucu kita, siapa tiket kita. Tak kisah orang Melayu, orang Cina, orang India. Yang pastinya tuan-tuan ada hati, saya ada hati. Tuan-tuan ada jiwa, saya ada jiwa. Tuan-tuan ada perasaan halus, saya ada perasaan halus. Tuan-tuan tahu apa kasih sayang dan kecintaan. Tapi saya nak menyebutkan tuan-tuan, kalau manusia tak ada kasih, tak ada sayang, tak ada cinta, artinya dia sudah berhenti menjadi manusia. Cuba kita fikirkan hari-hari dalam rumah tangga kita, tuan-tuan, sangat mana digambarkan kasih sayang seorang adik kepada kakak. Adik marah kakak, adik terlajar kakak, adik maki kakak. Perkara ini berlaku di mana-mana. Di kampung berlaku, di bandar berlaku, bandar besar berlaku. Tawar anak gara-gara sesuatu, bercakap dengan ibunya sendiri. Di mana kasih, di mana sayang, di mana cinta. Kita bercakap dengan ibu kita macam cakap dengan kawan-kawan saja. Kita tengking ibu kita. Ibu suruh kita tak buat. Ibu larang kita buat. Jangan kata ibu, iya kata kita. Iya kata ibu, jangan kata kita. Saudara, ini Profesor Syed Najib Al-Atas menulis dalam bukunya. Tuan-tuan boleh baca hidup lagi Syed Najib Al-Atas. Dia kata, this is the phenomenon of loss of adab. Inilah fenomena hilangnya adab. Adab dalam diri manusia. Masyarakat dah hilang adab kepada perempuan. Hilang adab. Kita naik ini tuan-tuan tepat ini naik ini. Dalam satu bulan berapa kali lift kita tidak berfungsi. Ada lift kita conteng, ada lift kita rosakkan. Ada barang, ada lampu kita rosakkan, ada lampu kita pecahkan mentol-mentolnya. Bayang tuan-tuan, dalam keadaan kita tak sayang kepada harta, kita tak sayang kepada orang yang menggunakan harta. Bayang, ini dia rosak. Rumah kita tingkat 12, rumah kita tingkat 11. Bayangkan nenek-nenek yang mendaki tangga-tangga itu. Kita tak sayang, kita tak kasih, kita tak cinta. Memang bukan nenek kita, tapi umur itu menandakan itulah nenek kita. Memang bukan nenek kita secara biologinya, tetapi secara sosial dia adalah nenek kita. Secara insannya dia adalah nenek kita. Saya tak bukti panjang-panjang soal ini. Tapi apa saya nak sebut tuan-tuan perempuan, kasih sayang dan cinta ini pokoknya, pangkalnya, akarnya, batangnya dan cabangnya, rantingnya ialah agama. Mana-mana agama, Christianity, Buddhism, Hinduism, Taoism, semua, apalagi agama Islam. Agama Islam tuan-tuan perempuan, agama Islam adalah di antara agama termasuk agama-agama yang lain sangat-sangat mementingkan soal kasih sayang dan kecintaan. Kita duduk di kasih sayang dari sementara ini. Kita pindah daripada Kelantan, pindah daripada Kedah. Kita dapat hidup dekat selama ini, merasakan sebahagian daripada ekonominya.
Tetapi saudara-saudara, kadang-kadang kita kejarkan kehidupan, kejarkan ekonomi, kejarkan pendapatan, siang malam pagi petang, tapi kita lupa kepada kasih sayang dan kasih sayang. Yang kita lupa dia ada dua yang kita lupa. Kita lupa kepada manusia. Ada orang tak cakap dengan mak, ada orang tak SMS bapak, ada orang tak SMS kakak, ada orang tak telefon adik, ada orang tak telefon abang, ada orang tak kenal anak saudara, ada orang tak kenal sepupu. Bayang tuan-tuan dan puan. Termasuk keyakinan teman-teman diri teman tadi, Pulau 4, 5 dan 6. Satu lagi tuan-tuan dan puan yang saya nak sebut, lupa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin, saya bersama akan waktu ini tuan-tuan, bagi kuliah maghrib, bagi kuliah subuh, bagi khutbah, tapi dalam kuliah maghrib surau-surau yang ada dekat sini kosong tuan-tuan, kosong. Kosong, surau kosong, masjid kosong. Banyak tuan-tuan, surau kosong, masjid kosong. Dan nak cari anak-anak saya selalu bagi tahu umur 14 tahun sampai 25 tahun atau 30 tahun di masjid surau hampir tak ada tuan-tuan. Persoalannya, saya mengatakan tadi, seluruhnya adalah bergantung kepada agama. Dan agama semakin lama semakin pupus, semakin lama semakin pupus. Tak kisah agama apa pun, terutama Islam, semakin lama semakin pupus, semakin lama semakin pupus, semakin lama semakin pupus. Untuk kita membangunkan Malaysia, untuk kita membangunkan selama ini, saudara-saudara, kuncinya, landasannya, asasnya, marilah kita balik kepada agama. Dalam konteks kita majoriti yang hadir pada malam Islam Muslim, marilah kita balik kepada Islam. Persoalannya ialah di bawah yang kita ada sekarang, sistem yang kita ada sekarang, di Selangor sekarang, di Pulau Pinang, di Kelantan, di Kedah, sedang ditakdir oleh satu kerajaan namanya Pakatan Rakyat. Saya dalam kerajaan itu 4 tahun. Saya exco kerajaan di Selangor 4 tahun. Saya tahu apa yang berlaku. Saya tahu apa yang sedang dilakukan. Saya tahu apa yang akan dilakukan. Saudara-saudara saya nak sebut, saya mengatakan tadi landasannya adalah agama. Bagi kita orang Islam, landasannya adalah Islam. Dan kita kena balik kepada Islam, balik menegakkan Islam. Sebab itu kita ada jati. Jati jalur 3. Apa jalur 3? IMR, Islam Melayu Institusi Raja. Islam Melayu Institusi Raja. Tiga-tiganya combine menjadi satu. Inilah fundamentalnya, inilah asasnya, inilah tempatnya, inilah fungsinya, inilah poinnya, inilah, kalau nak dikatakan tuan-tuan, pangkalnya, inilah rongga utamanya. Tetapi kita menghadapi masalah besar. Nak dapatkan agama di Selangor sekarang ini, kita menghadapi masalah besar. Dalam keadaan kita menghadapi masalah besar, agama Sultan Islam makin pupus, makin pupus, makin pupus, makin pupus. Saudara-saudara, jangan pergi jauh-jauh, pergi rumah kita. Tanya kepada isteri kita, tengok pada anak-anak kita, hidup tak hidup Islam, maju tak maju Islam, subur tak subur Islam, naik tak naik Islam. Kita tanya diri kita sendiri, tanya saya sebagai ayah, tanya isteri saya sebagai ibu, tanya anak-anak saya remaja, tanya anak-anak saya dewasa, tanya anak-anak saya masih bersekolah, sama ada subur tidak subur di Islam, hidup tidak hidup di Islam. Saudara-saudara, saya mengatakan memang kita sebagai ketua keluarga bertanggung jawab, tapi asas tanggung jawab itu ialah kepada negeri. Asas tanggung jawab itu adalah kepimpinan negeri. Asas tanggung jawab itu ialah kepada mereka yang saudara-saudara pilih untuk menerasi negeri. Sekarang Selangor diterajui oleh Pakatan Rakyat. Siapa yang Pakatan Rakyat? DAP. Siapa yang Pakatan Rakyat? PKR. Dan siapa lagi Pakatan Rakyat? Siapa lagi Pakatan Rakyat? Siapa lagi Pakatan Rakyat? Saudara, 3. Ambil satu. Saya kata
DAP nak balik kepada agama, DAP nak menyambut agama, DAP nak menyambut Islam. Apa kata Fauzi? Kalau kamu nak laksanakan hulu, kamu laksanakan negara Islam, kamu nak laksanakan Islam over my dead body. Langkah mana kamu? Saya nak menyerukan kepada blok 4, 5 dan 6. Saya nak serukan kepada teman-teman diri sementara ini. Apa artinya kalau kapal kata over my dead body? Langkah mana saya dulu? Artinya di bawah pakaian ayat ini Islam, no opening of all, no opening at all for Islam to be implemented, no opening at all. Tak ada ruang langsung. Saya nak ulang lagi, tak ada ruang langsung. Saya ikut agama 4 tahun, saya ikut agama. Saya nak hapuskan Arab, nak buangkan Arab. Siapa yang menentang? DAP. Siapa yang menentang? PKR. Saya nak tanya teman-teman PAS. Kalau teman-teman PAS tahu tak tahu, antara yang menentangnya ialah PAS, pemimpin PAS, parasit dalam PAS. Banyak orang PAS tak sokong tindakan saya menghapuskan Arab. Orang PAS tak sokong tindakan saya menghapuskan Sufi. Orang PAS utamanya parasit dalam PAS tidak menyokong saya menghapuskan rumah-rumah buruh. Parasit dalam PAS tidak menyokong saya untuk melihat supaya tempat-tempat yang dipatuhi berlaku zina untuk dihapuskan. Mereka tidak menyokong saya. Saudara-saudara, bila kita mengadakan satu program untuk melihat apa yang berlaku di UMC, zaman utama majlis yang menentang habis-habisan ialah DAP, yang menentang habis-habisan ialah PKR. Saudara jangan terperanjat, yang menentang habis-habisan ialah PAS, parasit dalam PAS. 4 hari yang lepas saya mengadakan persidangan akhbar di rumah saya. Dalam persidangan akhbar itu kita tunjukkan 2 manusia. Videonya baru siap. Bila kita tunjukkan 4 hari yang lepas, videonya baru siap seminggu sebelum itu. Ketua Penerangan PAS yang namanya Ustaz Wan Ibrahim Tuan Mal mengatakan video itu tahun 2002. Saya hilang langsung kepercayaan, keyakinan, hormat kepada Tuan Ibrahim Tuan Mal. Mana dia dapat video itu 2002? Maknanya video itu dah 10 tahun yang lalu. Hari ini dalam akhbar dia kata video itu tahun 2002, waktu Hasan Ali menjadi exco. Bila saya menjadi exco tahun 2002? Saudara, ini ustaz yang cakap, ustaz yang ada master degree, mengajar dulu di UiTM bercakap. Ustaz yang sama datang ke rumah saya. Waktu saya nak dipecat, dia datang ke rumah saya, nak memberitahu saya, Pak Ustaz hantar dia, nak jumpa saya. Apa dia kata? Sampai rumah saya dia duduk, saya bagi dia minum. Dr. Hasan dia kata, Dr. Hasan buat ni bagus, cerita pasal agama bagus, cerita pasal negara Islam bagus, cerita pasal hudud bagus. Tetapi untuk sekarang ni jangan cerita hudud dulu, jangan cerita Islam dulu, jangan cerita negara Islam dulu, jangan cerita Arab dulu, jangan cerita rumah urut dulu. Yang itu kita cerita bila kita berjaya memenangi Putrajaya. Tuan-tuan, serius tuan-tuan, itulah kata-kata seorang ustaz, Ketua Penerangan PAS Malaysia. Siapa lagi yang mampu menyokong kita untuk melaksanakan perkara yang berkaitan dengan Islam, sekaligus meletakkan asas agama, sekaligus menjadi pembina kepada masyarakat, pembina keluarga, pembina diri, pembina negara, pembina umat, namanya Islam, namanya agama.
Saya hormati teman-teman Kristen, gunakan Kristianity. Saya hormati teman-teman daripada Hindu, gunakan Hinduisme. Saya hormati teman-teman daripada Taoisme, gunakan Taoisme. Saya hormati teman-teman daripada Buddha, gunakan Buddhisme. Tak ada masalah. Buddhism, Taoism, Christianity, Hinduism, by all means. By all means, you can carry on practicing. Tetapi saudara-saudara dalam 11 golongan 4 perlembagaan persekutuan, kalau dia namakan enactment bukan Islam di selama ini, dua-duanya tidak diizinkan orang-orang yang bukan Islam, terutama orang Kristen, mendakwahkan agamanya kepada orang Islam. Yang itu yang saya nak buat. Saya tidak cegah orang Kristen mengamalkan Kristiannya di peringkat mereka sendiri. Saya tidak menghalang orang Kristen nak buat gereja kalau gereja itu bersesuaian dengan bilangan penduduk yang ada di kawasan itu. Saya tak ada masalah langsung mereka nak sembahyang hari-hari, sama ada hari Ahad, sama ada hari Isnin, sama ada hari Rabu. Saya tak ada masalah langsung. Mereka nak bawa pendakwah daripada Amerika, daripada India, daripada Australia, daripada Jerman, daripada Korea Selatan, daripada Filipina, daripada Indonesia. By all means. Tetapi harus diingat, mendakwahkan agama Kristen kepada orang Islam dalam apa bentuk pun, saudara melanggar peraturan 11.4 perlembagaan persekutuan. Inilah yang kita nak fikir. Yang itulah yang saya buat. Kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang nak ke depan. Kita videokan dia bercakap. Video yang pertama yang unedited 1 jam setengah. Video yang kedua with little editing ada sikit 42 minit. Video yang ketiga 16 minit. Yang dirakamkan, yang sudah siap diedit, dirakam, dibuat, diproduksi dalam seminggu yang lalu, 10 hari yang lalu, bukan tahun 2002. Pesuruhjaya Pak Selangor untuk teman-teman pas yang terhormat yang hadir pada malam ini. Pesuruhjaya Pak Selangor kata video tentang murtad ini tidak penting. Melihat video mengenai murtad ini tidak penting. Yang penting ialah pengundian itu. Apa ni tuan-tuan? Apa dah jadi gatuk macam mana orang pada sudah digatuk? Padahal partit ini something that they have been hypnotized, dah digatuk, dah dihipnotisme. Saudara, saya tadi pergi kepada dia. Dia tidak ada Islam. Dia tidak nak cerita tentang hak semua orang lain. Hak semua orang lain and friends dalam Constitution. Artikel 153. Tak boleh dipersoal. Hak pribumi. Tetapi mereka, saudara-saudara, kalau mereka memerintah mendapat Putrajaya, daripada masalah-masalah yang kita baca, daripada wacana-wacana yang saya pernah hadir, daripada nasihat-nasihat yang diberikan oleh saya kepada mereka yang berada di universiti, penyelidik-penyelidik, kalau Pakatan Rakyat menang dalam pilihan raya dapat menguasai Putrajaya, bila mereka duduk di kursi-kursi empuk Putrajaya, perkara yang pertama antara agenda awal yang mereka buat, menjadikan Malaysia daripada negara demokrasi berubah kepada menjadi negara republik. Saudara-saudara, saya nak bagi tahu kepada teman-teman India yang hadir pada malam ini, teman-teman orang Cina keturunan Tionghoa yang hadir pada malam ini, teman-teman orang yang bukan Islam yang hadir pada malam ini. Saudara-saudara, kalau Malaysia ini dijadikan republik, saudara-saudara, gerhana matahari, gerhana bulan ini buat beratus-ratus tahun yang akan datang. Tak tahulah masjid itu boleh berfungsi atau tidak di bawah republik. Tak tahulah surau boleh berfungsi atau tidak di bawah republik. Tak tahulah sekolah agama boleh berfungsi atau tidak di bawah republik. Tak tahulah anak kita boleh belajar fardu ain atau tidak di bawah republik. Tak tahulah gaji adalah kita di bawah republik. Tak tahu
tak dibawa di publik. Tak tahu kebebasan agama akan ada di bawah di publik. Saudara-saudara, ini pada bahasa the big question, very very big question. Dan perkara ini akan berlaku hanya kira-kira 3-4 bulan daripada sekarang. Saya nak bagi tahu teman-teman di Mentari, teman-teman di Kampung Gandhi, teman-teman di Taman Universiti yang dekat dengan kita di Mentari ini. Saudara-saudara, perkara ini akan menjadi kenyataan kalau mereka dapat Putrajaya hanya dalam 3-4 bulan daripada tarikh pada malam ini. Saudara-saudara kena ingat, saudara. Kita kena ingat apa akan jadi kepada kita. Kita akan mati dalam setahun 2 tahun lagi agaknya. Anak mengganti kita akan hidup lebih lama daripada kita. Cucu yang mengganti kita akan hidup jauh lebih lama lagi daripada kita. Payah. Kalau kita suffer, mereka lagi suffer. Kalau saya suffer, anak saya double suffrage. Kalau anak saya double suffrage, cucu saya triple suffrage. Inilah yang kita mesti fikirkan. Saudara-saudara, yang kedua tentang PKR. Apa halangan daripada PKR? Ustaz Hassan Basri sudah menyebutkan. Dari PKR, apa halangannya? Halangan PKR yang pertama, tuan-tuan. Bila sebut kita nak jadikan Islam, kita nak tunjulkan Islam, nak agungkan Islam, IMA, Islam, Melayu, Raja. Bila kita sebut tentang Islam, Islam itu berdiri di atas 3 puncak. Pertama ialah akidah. Akidah, tuan-tuan puan, masuk Kristian melibatkan akidah, datang menggugurkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah melibatkan akidah. Buta tauhid melibatkan akidah. Buta mengenai keesaan Allah menyebabkan berkaitan dengan akidah. Hidup tuan-tuan, kejap nampak Allah, kejap tak nampak Allah, kejap nampak Nabi, kejap tak nampak Nabi, kejap nampak Quran, kejap tak nampak Quran. Akidah. Yang kedua ialah syariah. Syariah artinya peraturan-peraturan hukum hakam daripada Allah Subhanahu wa taala yang mesti dijalankan untuk menentukan masyarakat di desa Mentari, masyarakat di Blok 4, 5 dan 6 ini, masyarakat di tempat-tempat yang lain, Bandar Sunway dan di mana-mana juga yang berhampiran dengan kita, hidup dalam rukun, damai, sejahtera, kasih, sayang, kecintaan, kerana kita diikat oleh syarat, hukum syarat, syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tuan-tuan puan, ini komponennya yang saya nak sebut berkaitan dengan PKR. Apa yang ketiga dalam Islam? Tonggak yang ketiga, pagi-pagi yang ketiga ialah akhlak. Bayang pimpinan PKR, akhlak pimpinan PKR, akhlak penasihat PKR, akhlak ketua umum PKR, akhlak timbalan presiden PKR. Bayang, Nala Karupan dan teman-teman tentang berhimpun buat kali ketiganya buat press conference minggu lepas. Semua yang dulunya dalam PKR keluar, pimpinan-pimpinan besar mengelilingi Datuk Nala Karupan, menghadapi media. Apa dia kata? Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim nak saman saya 100 juta, dia boleh saman saya, tingkatkan lagi bukan 100 juta, 500 juta. Datuk Nala Karupan mengatakan saman saya 500 juta. Yakinnya dia, bahan bukti yang dia ada untuk mensabitkan Ketua Umum Pakatan Butuh PKR, penasihat PKR, Ketua Pembangkang, yakinnya dia, bukti-bukti yang dia ada, gambar-gambar yang dia ada, video-video yang dia ada, dan dia sendiri pemandu keretanya setiap hari Rabu, setiap hari-hari yang lain. Bila mereka inginkan, bila orang ini inginkan tuan-tuan dan puan, untuk memuaskan nafsu syahwat. Saudara tidak berjawab. Dia kata nak saman 100 juta, sampai sekarang tak dibayar lagi. Apa dia kata tuan-tuan dalam blog saya baca? Dia memilih untuk diam, tak menjawab. Dia kata dia mendiam. Saya harap blog-blog itu tak betul melaporkan yang sedemikian, menggambarkan dia tidak akan menjawab, dia akan mendiamkan diri. Dia
dia akan menjawab selepas PRU ke-13. Saudara-saudara, yang nak dijawab ni bukan perkara kecil. Yang nak dijawab ni bukan perkara berkaitan dengan sampah yang tak dikutip di desa mentari. Bukan, itu kecil. Yang nak dijawab bukan tersumbatnya longkang-longkang yang ada di sekitar rumah-rumah pangsa, apartmen-apartmen ini. Itu kecil. Yang nak dijawab bukan kerana padang permainan ini semakin hari semakin sesak. Yang nak dijawab bukan kerana padang permainan ini tidak dimaintain dengan baik. Itu kecil. Yang nak dijawab, Datuk Ngalap Kurapan kata, engkau jawab, engkau bisexual ke engkau tidak bisexual? Engkau jawab. Engkau jawab. Kalau engkau bisexual, engkau tidak boleh jadi Perdana Menteri. Macam mana jadi Perdana Menteri? Pintu depan masuk, pintu belakang masuk. Tak, saya tidak ada poin baru, tuan-tuan. Poin ini dah sejak 2000. Tahun-tahun 1998 dah poin ini, tuan-tuan dan puan. Ditimbulkan oleh Ngalap Kurapan, ditimbulkan oleh teman-teman yang lain, ditimbulkan oleh saudara Anwar juga, pembantu khas pribadi kepada ketua PKR, ketua umum PKR. Bayang tuan-tuan, saya tak mau mendetailkan lagi. Saya dinasihatkan tidak pergikan mendetailkan lagi perkara-perkara ini. Tapi saudara, soalan-soalan besar dia kena jawab. Timbalan presiden PKR kena jawab. Mana dapat duit sampai 8,5 juta untuk beli saham tahun 1992, 1994? Saham nama dia, saham nama isteri dia, saham nama adik ipar dia. Mana dapat duit? Ketika itu gaji dia 2,000 ringgit. Mana dapat duit? Mana dapat duit? Saya nak tanya tuan-tuan, hingga hari ini surat khabar kita baca, dia kata dia tak jawab. Dia tidak akan jawab. Dia tidak akan jawab. Saudara jawab di peti undi nanti. Saudara akan mewakili dia, orang desa Mentari, orang Taman Petani Utama, orang daripada PJS 4 akan menjawab di peti undi. Bila orang menjawab di peti undi, untuk DAP jangan sekali-kali undi DAP. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Untuk PKR, kecuali seorang itu saja, jangan undi PKR. Boleh ke tak boleh? Selagi dia tak menjawab, tuan-tuan dan puan saya, dia tuduh Najib Perdana Menteri berbagai-bagai. Najib dah sumpah, tuan-tuan. Najib dah agak sumpah laknat. Bismillahi wa billahi wa tallahi. Saudara-saudara, dia dah sumpah laknat. Saya pun sudah sumpah laknat. Tapi orang yang akan dilaknat Allah ni dah sumpah laknat sebelum. Bayang, dia kawan saya, sama belajar, sama kursus, sama masuk, sama keluar universiti, kawan karib, sahabat. Tapi saya tidak boleh meneruskan persahabatan selagi dia tak menjawab perkara-perkara ini. Setidak-tidaknya dia sumpah laknat. Bismillahi wa billahi wa tallahi. Saudara, dia tak mahu. Pasal apa dia tak mahu? Saya pun tak puas. Perdana Menteri tak puas. Dia tak puas. Diajukan tentang satu masa dahulu, bila kesnya simbol dalam mahkamah, hari-hari tuan-tuan rakyat di seluruh negara kata, bersumpah laknatlah, bersumpah laknatlah. Bereskan, selesaikan, habiskan kes ini. Ambil balik pandangan rakyat, ambil balik sokongan rakyat, bersumpah laknatlah. Dan saya kan, kalau betul lah yang ditulis oleh blog-blog,
I hope it is not true what is being written in the blog. Dia mengatakan dia akan menjawab setelah berlangsungnya PRU yang ke-13. Itu DAP, itu PKR. PAS. Salah seorang daripada pimpinan PAS bulan lepas menyebutkan dalam satu wacana yang saya ulang di mana-mana. Kalau saya berbicara di tempat yang berbeza, minta maaf saya ulang. Kalau ada orang yang mengikuti ceramah ini daripada di mana-mana, minta maaf kerana ulangan ini berlaku. Tapi saya menganggapnya, tuan-tuan, orang yang pertama datang sini kali pertama, sebab itu saya ulang sedikit. Saudara-saudara, PAS, seorang pemimpinnya yang termasuk dalam kumpulan Persib, ahli Parlimen Kuala Selangor. Apa dia kata? PAS bersedia menerima orang yang memegang jawatan timbalan Presiden PAS nombor 2 dalam parti, terdiri daripada mereka yang bukan Islam. Masya Allah. Saya nak tanya teman-teman PAS di sini. Saya nak tanya teman-teman PAS di sini. Tuan-tuan sokong ke yang mengatakan PAS bersedia menerima kejawatan timbalan Presiden? Yang atas kali Presiden, nombor 2 timbalan Presiden. Saya pernah duduk di kursi nombor 3, naik Presiden selama 6 tahun. Bukan naik Presiden, timbalan Presiden. Terdiri daripada mereka yang bukan Islam untuk memimpin sebuah parti. Nama parti itu Parti Islam se-Malaysia, PAS. Saudara, saya tak dapat bantahan daripada cawangan di Samantari. Tak bantah. Saya tak dengar bantahan daripada teman-teman daripada PJS 9, PJS 10. Tak ada. Saya tak dengar bantahan itu. Padahal yang diusulkannya bukan perkara kecil. Yang diusulkannya PAS bukan kena ubah color daripada hijau menjadi kuning. Itu masih kecil. Tapi bila dia mengatakan timbalan Presiden PAS boleh dipilih daripada mereka yang bukan Islam, dan kita dekat sini, kita senyap, kita tidak membantah, kita tak boleh memberantai kepada Presiden PAS. Bayang tuan-tuan, bayang, orang yang membuat kenyataan itu, orang yang buat kenyataan itu tak ada tindakan disiplin kepada dia. Dia mengeluarkan perkataan itu seolah-olah dia Presiden. Saya nak bagi tahu, sebagai naib Presiden PAS selama 6 tahun, Presiden PAS pun tak boleh buat kenyataan macam mana kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli Parlimen Kuala Selangor. Ahli Parlimen Kuala Selangor hanya ahli biasa dalam pimpinan PAS pusat. Nombor 2, saudara-saudara, saya tertarik dan membuat keputusan untuk masuk PAS atas 3 perkara 15 tahun yang lalu. Pertama, kerana PAS nak menegakkan negara Islam. Saudara-saudara yang ada Matahari sudah faham. Saya yakin Pak Muin pun sudah meletakkan tentang PAS kedudukannya, posisinya mengenai negara Islam. Perkataan Islam itu negara Islam, negara yang menyambutnya Islam. Islam didahului oleh perkataan negara. Saudara ingat tak zaman Dr. Mahathir dulu? Dr. Mahathir nak menggugurkan perkataan Islam daripada mana-mana nama pertubuhan. Misal, Parti Islam se-Malaysia, tuan-tuan nak gugurkan perkataan itu menjadi Parti Malaysia. Atau Parti Islam itu digantikan dengan lain-lain, Parti Hijau Malaysia. Perkataan Islam tak nak Dr. Mahathir tak mau perkataan Islam ini. Dia ada reason dia, ada sebab dia tak mahu. Saya tak tahu bagi sebab dia tak mahu, tapi dia nak gugurkan perkataan Islam daripada mana-mana pertubuhan politik atau bukan politik, pertubuhan sosial, pertubuhan kemasyarakatan, pertubuhan penduduk, di mana-mana pun tidak boleh menggunakan perkataan Islam. Ketika itu saya dalam PAS dan teman-teman PAS, siang malam pagi petang kita
kita goda Dr. Mahathir. Kita lawan Dr. Mahathir. Dalam akhbar kita lawan. Dalam rally macam ini, tuan-tuan, dalam ceramah-ceramah macam ini kita lawan. Dalam demonstrasi kita lawan. Habis. Akhirnya cadangan itu Dr. Mahathir bawa kepada Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja dibawa untuk meluluskan sama ada boleh atau tidak menggunakan perkataan Islam dalam pertemuan-pertemuan seperti Parti Islam ke Malaysia. Dr. Mahathir tak mau perkataan Islam, mesti digugurkan. Majlis Raja-Raja. Dr. Mahathir pun terperanjat dengan keputusan Majlis Raja-Raja. Kenapa Dr. Mahathir terperanjat? Dr. Mahathir ingat Majlis Raja-Raja nak menyokong cadangan Perdana Menteri, tetapi Majlis Raja-Raja menolak cadangan Perdana Menteri. Majlis Raja-Raja kata boleh diteruskan menggunakan perkataan Islam, bahkan boleh disebarluaskan lagi penggunaannya. Full stop. Apa yang tadi begitu? Pas bermati-matian, pemimpin PAS bermati-matian, pendukung PAS bermati-matian, ahli PAS termasuk teman-teman diri sementara ini bermati-matian mempertahankan Islam itu. Tapi atas desakan DAP, atas desakan PKA, atas keinginan takut kerana menggunakan perkataan Islam, tak dapat pergi Putrajaya. Kukuh perkataan Islam dalam negara Islam. Ganti dengan negara apa? Negara berkebajikan. Saudara, negara Islam ini, buku kecil negara Islam diminta oleh almarhum Datuk Fadlino supaya yang berbahagia Profesor Datuk Harun, buku kecil, nama buku kecil itu Negara Islam. Saya terlibat, bukan menulis, saya terlibat mengedit supaya buku kecil itu mengikut ciri-ciri sepatutnya sebuah buku kecil. Saya diminta sebagai salah seorang yang mengedit buku itu. Saudara-saudara, buku itu bila disebutkan ciri-ciri negara Islam, salah satu daripada ciri ciri dia punya subset, orang kita kata subset. The main set is negara Islam, subsetnya ialah negara berkebajikan. Kecil aja, negara berkebajikan. Salah satu ciri negara Islam ialah antara itu negara berkebajikan. Atas desakan DAP, atas desakan PKA, atas desakan mahu nak pergi Putrajaya. Yang kecil tadi subset negara berkebajikan menggantikan negara Islam yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu indah, yang begitu hebat diperjuangkan bertahun-tahun, hampir 60 tahun diperjuangkan oleh PAS. Siapa boleh kita? Parasit dalam PAS. Siapa boleh kita? Saya nak tanya teman-teman saya kat kedai-kedai. Parasit dalam PAS. Saudara, yang ketiga tuan-tuan, saya bertawan masuk dalam PAS 15 tahun yang lalu. Selain daripada negara Islam, yang kedua ialah pimpinan ulama. Saya bukan ulama. Pak Muin kenal saya bukan ulama. Saya belajar di Amerika, bukan belajar di Mesir, bukan belajar di Jordan, bukan belajar di Saudi. Saya bukan ulama. Tapi bila ada perkataan pimpinan ulama, saya tertarik. Memang tertarik. Saya nak dipimpin oleh ulama, saya nak dinasihat oleh ulama, saya nak tuan-tuan ditegur oleh ulama, saya nak diasuh oleh ulama, saya nak dibimbing oleh ulama, saya nak dihalis tunjukkan oleh ulama, saya nak bersama ulama. Tapi sekarang zaman Datuk Fadlino, ulama 70% dalam pimpinan pusat. 70%. Saya tanya, 70%. 70% pimpinan PAS pusat terdiri daripada ulama. 30% orang macam saya yang bukan ulama. Sekarang
Macam mana nak bawa Islam? Yang saya kata awal-awal tadi, kita kena ada Islam mengubati umat. Kita kena ada Islam mengubati individu. Kita ada Islam mengubati keluarga. Kita kena ada Islam mengubati keluarga, suami, isteri dan anak-anak. Kita kena ada Islam untuk mengubati masyarakat yang diam, di flat-flat yang diam, di rumah unit-unit yang diam, unit bersebelahan. Tidak baru 7 tahun, 7 tahun tak bertegur, tak tegur. Kenduri rumah orang sebelah, kita panggil di blok yang lagi tak datang. Orang sebelah kita tak jemput di rumah kita. Anak kita bergaduh, kita jerit. Satu flat ini dengar jeritan. Bayang tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan, saya yakin itulah keadaannya. Bagaimana percampuran kita, macam mana masalah kita di sini tuan-tuan puan. Bukan di sini saja, bukan di Sementari, di mana-mana pun. Hasad, dengki, tak boleh tengok orang senang, tak boleh tengok orang TV lebih besar daripada kita, tak boleh orang tengok kita lebih baru daripada kita, tak boleh tengok isteri pakai beg tangan lebih mahal daripada kita, tak boleh tengok isteri beli ikan lebih besar daripada kita. Inilah masalah yang dihadapi. Tapi macam mana nak menyelesaikan masalah ini? Saudara-saudara, cara menyelesaikannya balik kepada ajaran Islam. Balik kepada ajaran Islam. Mak kena sembahyang, bapak kena sembahyang, abang Long kena sembahyang, abang Ah kena sembahyang, abang Dan kena sembahyang, abang Udo kena sembahyang, abang Cik kena sembahyang, abang Cu kena sembahyang. Ini masalah yang sedang kita hadapi. DAP tak dapat bantu ni untuk semua orang berdiri semayang. PKR tak dapat bantu. Hampir tak ada ulama dalam PKR. Tak ada. Ada Badrul Amin. Ada Badrul Amin yang telah dipantunkan dari oleh Ustaz Hasan Basri. Saya dengar. Dalam barat dulu 70% ulama, sekarang tinggal 30% ulama. PAS pun sudah tidak menggambarkan ulama. PAS pun tak mau cerita tentang Islam. Tuan-tuan, salah seorang pemimpin PAS, Hasan Basri tadi dah balik dulu pasal besok dia ada program. Hasan Basri berceramah dengan seorang pemimpin PAS, pemimpin daripada golongan Tasik, bersyarah dengan Hasan Basri. Dia berceramah dulu, sebab tempat ceramah dia nak pergi tempat yang satu lagi. Untuk dia dapatkan giliran berceramah di tempat satu lagi, maka Hasan Basri akan berceramah menggantikan dia sebagai berceramah yang kedua. Saudara, sebelum dia pergi meninggalkan majlis, dia pergi jumpa dengan Hasan Basri. Apa dia kata pada Hasan Basri? Ustaz, dalam ceramah Ustaz nanti jangan sentuh soal murtad. Jangan Ustaz. Tonton bayang. Orang PAS, pemimpin PAS, jangan sentuh soal murtad. Saudara nak minta DAP cakap jangan sentuh soal murtad? Saudara nak PKR cakap tentang jangan sentuh soal murtad? Bila saya buat unit selamatkan akidah, USA unit selamatkan akidah, apa komen daripada ketua pembangkang yang juga penasihat PKR, yang saya panggil dia ni kepala ketapi, nama dia kepala ketapi. Apa dia punya komen? Dia kata apa masalahnya orang Islam terima bantuan daripada gereja, daripada persatuan Kristian? Apa masalahnya? Dia kata saya tak nampak apa-apa masalah. Biarkan. Jangan diganggu mereka. Saya kata setakat menerima bantuan saya pun nak menggalakkan. Kurang satu bas, saya nak tambah 5 bas nak bawa orang Islam yang miskin, anak yatim, ibu tunggal. Kerana kita pun tak dapat kampung mereka, boleh mendapatkan bantuan daripada mana-mana sumber. Tapi saudara-saudara, lupa ke dia bahawa diberi sesuatu untuk mengharapkan sesuatu. Beri sesuatu untuk mengharapkan sesuatu, ini yang namanya string effect. Minta maaf saya sebutkan perkataan, tapi itulah dia. Dan saya ada bukti-bukti itu. Video itu yang ditunjukkan 3 hari yang lepas menyerahkan bukti-bukti. Memang saudara perempuan, teman saya yang dekat dengan kawasan ini, kerana gaya
ada ni tuan-tuan Desa Mentari, ni tuan-tuan puan di Petaling Jaya ni. Masya Allah. Kalau saya boleh quote balik teman-teman yang bercakap tu, suami dan isteri yang bercakap dalam video itu, dalam kumpulan dia banyak kumpulan, kumpulan. Saya ingatkan ditanyakan berapa kumpulan, dia pun tak dapat kira berapa kumpulan. Tapi dia berada dalam satu kumpulan. Dia kata kumpulan dia saja. Orang Melayu yang dah convert kepada Kristian 300-400 orang. Di Kelana Jaya, di Petaling Jaya, 300-400 orang. Saudara, saya nak bagi tahu saudara. Saudara boleh tidur nyenyak mendengarkan apa yang saya cakap ini. Saudara boleh minum kopi besok pagi, menelan sedap saja sandwich yang isteri kita buat besok. Pandang anak-anak kita, tuan-tuan. Anak yang tak sembahyang, itulah yang paling vulnerable. Anak yang tak baca Quran, itulah yang paling vulnerable. Rumah tangga yang tak aman, yang tak damai, bergaduh pagi sampai petang sampai malam, itulah yang paling vulnerable. Mereka yang berhutang dengan alung, dengan berbagai-bagai agensi hutang, itulah yang paling vulnerable. Orang ini ramai di Desa Mentari. Orang ini ramai di Petaling Jaya. Orang ini ramai tuan-tuan dan puan di SS, di SS12, di SS6. Ramai orang yang macam ini. Jadi tuan-tuan, saya sedikit dengan teman-teman, cuba selamatkan iman, selamatkan keadaan, selamatkan ketika, selamatkan suasana, selamatkan kita, akidah kita. Besok kita mati tuan-tuan dan puan. Besok kita mati. Tuan-tuan berada di kubur, besok berada di kubur. Tuan-tuan tidak ditanya berapa gaji tuan-tuan menjadi managing director sebuah company non di Kelana Jaya. Dia tak tanya. Apa yang dia tanya? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Wa ma imamuka, siapa imam kamu? Nak jawab macam mana kalau tak sembahyang? Nak jawab macam mana kalau tak pernah pergi masjid? Nak jawab macam mana kalau tak ada ilmu? Nak jawab macam mana kalau ayah dan suami tidak sedikit pun membentangkan atau memberikan hal-hal tentang agama, pimpinan agama kepada keluarga? Inilah yang kita nak buat. Sebab itu saya sangat mengharap sebenarnya kepada Pak. Saya sangat-sangat mengharap dalam tiga-tiga komponen Pakatan Rakyat ini, yang nak buat Islam sepatutnya Pak, yang mempertahankan akidah sepatutnya Pak, yang mempertahankan syariat sepatutnya Pak, yang mempertahankan akhlak sepatutnya Pak. Tapi tuan-tuan, atas nama Putrajaya tinggalkan Islam. Atas nama Putrajaya tinggalkan tuan-tuan peraturan-peraturan yang diikat oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Putrajaya tinggalkan hukum agama yang haram, yang halal, yang mubah, yang wajib. Inilah tuan-tuan dan puan peringatan. Dan akhirnya saya ingin menyebutkan saudara, mudah-mudahan insya-Allah dalam pertemuan yang singkat ini saya nak bagi tuan-tuan dan puan 3 perkara. Pertama tuan-tuan dan puan, saya mengharapkan seluruh teman-teman di Desa Mentari, seluruhnya menjadi ahli jati. Jati jalur 3. Apa dia jalur 3? Jalur 3 itu IMR, Islam, Melayu dan Raja. Kita akan mempertahankan Islam, kita akan mempertahankan Melayu, kita akan mempertahankan institusi raja. Pasal apa kita mempertahankan institusi raja? Institusi raja lah yang akhirnya insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, inilah yang institusi yang menyebabkan saudara-saudara peraturan perlembagaan, peruntukan perlembagaan menjadikan Islam agama persekutuan itu tidak dapat diubah. Kalau nak diubah, majlis raja-raja mesti turun tanda tangan untuk melakukan perubahan. Kalau tidak, tak boleh. Walaupun parlimen mereka telah mengubah. Institusi raja juga menjadi pengawal katolik kepada hak istimewa orang Melayu, artikel 153 dalam perlembagaan. Tak boleh berubah, tuan, tak boleh berubah. Parlimen mereka, kalau mereka kuasai Putrajaya, parlimen mereka 2 parti mereka kata boleh ubah. Tapi majlis raja-raja kalau tak sign, tak turunkan tanda tangan, tiap-tiap raja tak turunkan tanda tangan, perubahan itu tidak dapat dilakukan dan tidak boleh dibuat. Perubahan pindahan-pindahan dalam perlembagaan. Itu sebabnya kita utamakan majlis raja-raja.
utamakan institusi. Yang kedua, tuan-tuan, insya-Allah. Yang kedua, tidak ada cara lain. Saya dah mendidik anak-anak tuan-tuan ni sebahagiannya 42 tahun dah tuan-tuan. Summer camp, smart learning, parenting. Saudara yang saya tengok, minta maaf saya sebutkan. Saya dengan Pak Muin banyak program-program kita buat dengan Kopassi Polis dan sebagainya. Banyak tuan-tuan. Dengan teman-teman di luar polis, dalam polis. Dengan teman-teman di masjid, di luar masjid, di surau, di madrasah, di mana-mana. Saudara, mari dengan malam ini, dengan malam Jumat, mari kita bawa anak kita kepada agama, bawa isteri kepada agama, bawa suami kepada agama, bawa seluruh isi keluarga, isi rumah kita kepada agama. Saudara-saudara, buka Al-Quran, baca balik. Panggil ustaz-ustaz yang ada untuk kita mengajar Al-Quran. Yang tak kenal huruf mesti dikenalkan huruf. Yang tak boleh bertajwid mesti boleh membaca dengan bertajwid. Yang tidak fasih mesti membaca dengan fasahah yang tinggi. Yang tak boleh baca dalam sembahyang kena boleh baca dalam sembahyang. Paling tidak, setidaknya dalam minggu depan ni tuan-tuan, cari ustaz berlatih membaca Fatihah. Maka itu syarat sah dan rukun dalam sembahyang. Tuan-tuan, yang ketiga yang akhirnya insya-Allah, untuk kita, saya kata untuk kita melaksanakan kehidupan yang berbaksikan kepada agama. Dalam konteks kita orang Islam yang berbaksikan kepada Islam. Nombor 2, dalam konteks untuk kita untuk memajukan orang Melayu. Orang Melayu yang tertinggal dalam semua lapangan. Lapangan profesional tertinggal, lapangan usahawan tertinggal, lapangan ekonomi tertinggal, lapangan pendidikan tertinggal, lapangan perniagaan kecil tertinggal, lapangan perniagaan runcit tertinggal. Tuan-tuan, marilah kita bersama-sama. Marilah kita bersama-sama untuk kita membangunkan bangsa kita ini. Bahkan menjadi satu rukun. Kebetulan tuan-tuan, kebetulan hampir 100% orang Melayu adalah Islam. Orang Islam adalah orang Melayu. Orang Melayu adalah orang Islam. Wajib kita menggunakan kekuatan Islam yang ada bagi kita membangunkan Melayu, insya-Allah. Dan saya yakin teman-teman di sementara, teman-teman di grup 4, 5 dan 6 ini, teman-teman di mana-mana juga tuan-tuan puan, saya yakin saya tuan-tuan akan bersama-sama. Dan akhir tuan-tuan puan, akhir jangan ada 3 jangan. Ada 3 jangan. Pertama, jangan undi di AP. Jangan. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Kedua, jangan yang kedua, jangan undi PKR. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Saya nak tanya di sana, boleh ke tak boleh? Yang ketiga, jangan undi parasit dalam pak. Boleh. Saya nak tanya, boleh ke tak boleh? Saudara-saudara, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kekuatan kepada tuan-tuan di akhir ni tuan-tuan. Malam Jumat. Malam Jumat, mari kita selawat tuan-tuan. Selawat ramai-ramai. Kita mengamal-manggil ruh perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan tuan-tuan satu tradisi. Kita tinggalkan satu tradisi di desa Mentari ini. Seluruhnya saya minta dengan hormatnya. Tuan-tuan bangun tuan-tuan. Mari kita berselawat beramai-ramai. Selain itu kita akan zikir munajat sedikit tuan-tuan. Zikir munajat. Dan zikir munajat ada di sini tuan-tuan. InsyaAllah ada CD zikir munajat yang saya sudah rakamkan 27 tahun yang lalu. Yang CD dah dibawa di seluruh dunia tuan-tuan. Dari mainkan di TV, di radio dan sebagainya insyaAllah. Kuat-kuat, sekuat-kuatnya. Ada ahli marhaban ramai, ahli berjanji ramai di desa Mentari ini. Di blok 4, 5 dan 6 ini. Dan di kawasan-kawasan sekitar ini memang terkenal dengan marhaban, dengan berjanji tuan-tuan dan puan. InsyaAllah mari kita laungkan sekuat-kuatnya. Malam Jumat yang penuh dengan kesucian ini, kita nak serukan perjuangan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
محمد رسول الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله محمد رسول الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله Nabi kata la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله كلهم أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا بالإيمان ومتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حنان يا منان يا حنان
يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam malam yang penuh dengan barakah ini, malam ibu segala malam dan ibu segala hari ini, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa besar dan dosa kecil, dosa dahulu, dosa sekarang dan yang akan datang, dosa dalam gelap dan dosa dalam terang, dosa dalam keadaan kami berilmu ataupun jahil, ya Allah. Ampunkanlah, ya Allah, ampunkanlah. Khususnya dosa ibu kami yang kami sayang, kasih dan cinta, dosa ayah kami yang kami sayang, kasih dan cinta kepada mereka, sama adik keduanya masih hidup telah pergi bertemu dengan Kau, yang mereka sedang berada di kubur-kubur mereka, wahai Allah. Kurangkanlah siksa kubur mereka, wahai Allah. Kurangkanlah siksa kubur mereka, wahai Allah. Kurangkanlah siksa kubur mereka. Kepada kami yang masih bernafas ini, kami yang masih bernyawa ini, wahai Allah, tunjukkan kami akidah yang benar, tunjukkan kami syariat yang benar, tunjukkan kami akhlak yang benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami memikul tanggungjawab untuk menyanjung agama, untuk menjunjung agama ini, wahai Allah. Izinkan kami diberikan tanggungjawab untuk menjunjung kekuatan kehebatan bangsa kami, bangsa Melayu, wahai Allah, untuk menjunjung kekuatan kehebatan institusi raja yang akan menjadi kastodium kepada Melayu dan kepada Islam, wahai Allah. Allah, ya Tuhan kami, Engkau berkati telah perhimpunan kami pada malam ini. Engkau gerakkan hati kami, gerakkan kaki kami dan tangan kami untuk mencari majlis-majlis seperti ini, wahai Allah. Majlis ilmu seperti ini, wahai Allah. Seperti timbul kesedaran, seperti timbul kesedaran dalam diri kami untuk balik kepada agama, untuk mengagungkan Engkau, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan ibu dan ayah kami yang kami kasih sayang dan cinta kepada mereka, memuliakan suami kami dan istri kami dan anak laki-laki kami dan anak perempuan kami. Ya Allah, Engkau kesambung, Kau berilah kekuatan untuk kami menjalinkan hubungan yang terbaik antara istri dan suami, antara anak-anak kami dalam satu institusi yang namanya keluarga, wahai Allah. Inilah keluarga yang kami. Bahagiakanlah keluarga kami, wahai Allah. Bahagiakanlah keluarga kami, wahai Allah. Sejahterakanlah keluarga kami, wahai Allah. Aman damaikanlah kehidupan kami bersama istri, suami dan anak-anak kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, remaja-remaja yang banyak di kawasan Mentari ini, di kawasan Blok 4, 5 dan 6, di mana juga kawasan-kawasan yang berdekatan, wahai Allah. Anak-anak remaja yang kami sudah tidak pandai untuk mendidik mereka, tidak pandai untuk menemani mereka, dan tidak pandai untuk membawa mereka ke jalan Engkau, wahai Allah. Tunjukkanlah jalan yang benarnya, wahai Allah. Tunjukkanlah caranya kepada kami, wahai Allah. Kami sayang anak remaja kami itu, wahai Allah, yang laki-laki dan yang perempuan. Kami sayang kepada mereka, wahai Allah. Jangan kami menyayangi Engkau, wahai Allah, kerana kami menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bila malaikat maut datang bertemu dengan kami nanti, bila malaikat maut mencabut nyawa kami nanti, teman-teman kami yang hadir dan tidak hadir dalam majlis ini, matikan kami dalam Islam, wahai Allah. Matikan kami dalam iman, wahai Allah. Matikan kami dalam takwa, wahai Allah. Matikan kami dalam ihsan, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan ada sekatan-sekatan yang akan menyekat lidah kami nanti, yang akan menyekat seluruh alat-alat pengucapan kami nanti, untuk menutupkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkan dada kami, wahai Allah. Lapangkan dada kami, wahai Allah. Lapangkan dada kami, wahai Allah. Kepada mereka yang menganjurkan program ini, wahai Allah, Kau bila taufik dan hidayah kepada mereka. Tunjukkan mereka jalan yang benar. Karena kepada kami yang datang untuk mengisi program-program ini, ikhlaskan kami, wahai Allah. Jujurkan kami, wahai Allah. Ikhlaskan kami dan jujurkan kami. Banyaklah silapnya, wahai Allah. Engkau ampunkanlah kesilapan itu. Banyaklah salahnya, Engkau maafkanlah kesalahan itu, wahai Allah. Ya Allah, kami datang untuk Engkau. Kami berpisah pun untuk Engkau. Kami datang membesarkan Engkau. Kami berpisah pun untuk membesarkan Engkau, wahai Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah. Ya farja'an ya kashifal gham, ya man bihi yarham rafa'na, ya daf'al bala'i ya Allah, wa ya daf'al bala'i ya Rahman, wa ya daf'al bala'i ya Rahim. Allahumma inna na'udzuka minal juhdil bala'
ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Tuan duduk, saya ada 1 minit lagi tuan-tuan, insyaAllah. Di mana teman-teman tadi yang masuk? Mana Pak Faiz? Tuan-tuan ya, untuk menjadi ahli jati tuan-tuan insyaAllah, tuan-tuan cuba dapatkan tuan-tuan borang-borang dekat sini, tuan-tuan boleh isi di sini dan menjadi ahli jati tuan-tuan insyaAllah. Tuan-tuan, kita dah cukup 500 orang, 500,000 orang ahli jati nanti tuan-tuan insyaAllah. Kita akan gerakkan Islam bersama-sama, gerakkan orang Melayu bersama-sama, gerakkan institusi raja bersama-sama, dan kita boleh mempengaruhi dasar-dasar kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dengan ada kekuatan yang ada kepada kita khas untuk Islam, Melayu dan raja. Nombor 2 tuan-tuan mempunyai insyaAllah, kita zikir tadi namanya zikir munajat tuan-tuan mempunyai. Tuan-tuan boleh dapatkan kepingan-kepingan daripada DVD, CD zikir munajat di CD. Tuan-tuan mainkan di dapur, mainkan di kereta, mainkan di ruang tamu, mainkan di ruang-ruang bilik-bilik kita, di pejabat kita dan sebagainya. Supaya kita memanggil keagungan Allah, kita memanggil kebesaran Allah. Bukakan hati, bukakan sanubari anak-anak kita, supaya dimasukkan tentang taufik dan hidayah dalam kehidupan mereka. Begitu juga tuan-tuan puan insyaAllah. Teman-teman saya ada bawa souvenir dalam bentuk tuan-tuan puan, t-shirt. Kita ada t-shirt jati. Satu lagi t-shirt namanya tuan-tuan Third Force. T-shirt Third Force, kuasa ketiga namanya tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan akan nampak nanti bagaimana kemajuan perkembangan kuasa ketiga nanti untuk membangunkan Islam, Melayu dan sistem raja, yang tuan-tuan boleh dapatkan di sana. Begitu juga baton bash, tuan-tuan boleh dapat baton bash, car stickers, motorbike stickers dan car stickers jati atau Third Force, tuan-tuan boleh dapatkan. Pungutan itu tuan-tuan puan kita gunakan untuk membangunkan jati, untuk membangunkan unit selamatkan akidah, untuk kita menjaga akidah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan insyaAllah saya mengucapkan terima kasih yang